Alhamdulillah saudara, kita dah sampai 3 Ramadan Wah. Alhamdulillah bersama dengan saya dalam rancangan Cakap Masjid. Hari ini kita backdrop ada macam kemas-emasan Ustaz Ingat Lailatul Qadar dah sampai dah tadi. Bersama dengan saya kita ada tetamu undangan saya iaitu Ustaz Faisal, iaitu merupakan seorang pendakwah bebas, bukan pendakwa pendakwah bebas, dan juga seorang usahawan yang ada kedai buku, kedai apa jual lah tentang Islamic lah produk Islamic produk. Anda boleh pergilah cari kedai Ustaz ni dekat Textile Center, betul-betul dekat depan jalan tu lah, bertentangan dengan Madrasah As-Saghaf. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan saya berkongsi ilmu. Sekaligus juga kita mengambil kesempatan ini untuk membantu mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin. Dan ini dipanggil berwakaflah menyokong projek Iltizam Masjid Al-Amin. Di bawah ni kalau anda yang menonton ada QR code untuk anda scan, boleh anda pay now berikan sumbangan. Dan Ustaz katalah sumbangan tu boleh jadi $10. Kalau ada lebih boleh jadi $20. Ustaz nak tanya ni Ustaz, kalau saya kasih $10, Ustaz kasih $100, adakah ini bermakna Ustaz punya pahala pun lebih? Tak, awak punya pahala lagi lebih. Kenapa Ustaz? Kerana awak usaha, saya dah tahu banyak. Ada kisah seorang orang soleh, dia mimpi dia buat rumah syurga. Allah kasih dia peluang jadi buat rumah kat syurga. Jadi besoknya dia pergi pasar, kan? Orang semua tahu dia ni memang wali. Seorang orang yang soleh, orang yang doa dia makbul. Jadi dia cakap, okey aku nak jual rumah kat syurga. Satu rumah 1 dirham aja. Oh, 1 silver coin. okey. 1 silver coin lebih kurang $12 sekarang lah. $12-13. Jadi dia tanya siapa nak beli. Semua orang kata dia ni gila lah. Tapi ada satu orang datang kat dia, okey ambil ni 1 dirham. Okay, kau dah dapat rumah kat syurga, dia kata. Sekali besok malam, kan, semua orang datang balik kat orang wali Allah tu, kerana mereka pun bermimpi. Orang yang kasih 1 dirham tu betul-betul rumah dia kat syurga. Oh gila. Oh, mimpi Mimpi, okay. Rumah dia. Sekali semua nak kasih 1 dirham. Sekali dia kata, sorry, sekarang dah 1 dinar. Oh, lagi tinggi lah. 1 coin, gold coin. 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. Oh, maknanya lebih kurang sekarang kambing 280 lagi. Mahal tu 1 emas tu. Daripada $12 sampai 200 lebih Jadi diorang kata kenapa semalam 1 dirham ni hari 1 dinar. Pasal semalam korang tak tahu, korang percaya. Tapi ni hari korang dah nampak, jadi korang nak beli, tak boleh, harga dah naik. Jadi orang yang usaha, orang yang umum, tapi kepercayaan dia tinggi. Kan, macam kita belajar, kita tahu, tapi kita punya tak secantik orang-orang umum punya derma. Itu kekurangan ataupun orang-orang yang belajar. Jadi kita kadang-kadang yang ulama kata, hadis Nabi, siapa yang tak boleh baca, dia baca dia merangkak-rangkak, nak bandingkan dengan orang yang fasih baca, pahala dia berganda lagi besar, 7 kali ganda. Walaupun dia baca kita yang pandai baca Yasin, dia baca ya macam tu. Kita kira macam Yasin wal Quran. Kalau awak lagi sedap daripada saya, makna saya punya lagi banyak daripada awak pahala. Siapa yang merangkak tapi kejar juga keimanan kepada Allah, keikhlasan pada Allah, dia punya lebih. Oh, jadi jangan takut saudara, bulan Ramadan ni dekatkan diri dengan Quran. Apa sahaja buat saja, baca 1 huruf merangkap pun itu. Sebab ulama-ulama, guru-guru kita semua, kalau boleh satu benda kita nak wajibkan, kita nak wajibkan semua orang baca Quran. Sekarang macam-macam jenis Quran kan, yang ada yang Quran yang original Quran. Ada Quran dan bawah dia ada tulisan Rumi. Wow. Ada Quran Rumi dan terjemahan. Yes. Ada tak beza kalau kita baca Quran di original, Quran Rumi, Quran terjemahan? Tak ada beza lah. Contohlah saya kegunaan dia berbeza kan? Saya tak fasih nak baca Quran. Saya takut merangkak-rangkak dan saya tak nak membazir masa. Saya baca Quran yang ada Rumi.
Yes, untuk memudahkan kan. Memudahkan. Itu sebab Rumi tu kadang ada orang fasih Rumi, dia tak fasih bahasa Arab. Betul. Tapi dia nak lancar. Dalam majlis-majlis pun kadang-kadang kita dapat tahlil bawa ada Rumi. Supaya dia boleh ikut. Yang siapa yang bawa, imam ke ulama tu, guru tu, dia akan boleh ikut seiring. Tapi kita tak galakkan baca Rumi. Sebabnya kadang-kadang dia punya makhrajil huruf, tajwid dia, sebutan dia, semua berlari. You tak boleh nak tulis. Nanti kalau orang yang tak biasa Rumi, dia baca dia pun tak tahu apa tulis. Jadi kat situ kita belajar. Okay, untuk permulaan kita baca Yasin, lepas tu Y-A-S-E-E-N. Jadi bila ustaz tu baca, you pun kenal. Jadi cepat-cepat you belajar ni ya, ni sin. So jadi kat situ sin dia berapa harakat. correct. So kat situ untuk membantu. Tapi jangan stay terlalu lama dekat Rumi. Because tanggungjawab kita sebagai orang Islam, utamakan Quran dulu. Banyak orang terlupa ni. Dia sibukkan dunia dia sibukkan kekayaan, dia dah habis hutang pun, tapi dia tetap mencari harta dunia. Tapi dia masih belum boleh baca. Ini kerugian yang besar. Pasal utama ni Quran. Nanti ke akhirat Allah tak tanya berapa banyak duit you ada. Allah akan tanya Quran, you boleh baca tak? Jadi kat sini kita kena emphasize more on the Quran. Guru saya very particular tentang Quran. Dia kalau boleh dia nak wajibkan murid dia tiap-tiap bulan ataupun setiap 2 minggu dah khatam. Oh. Wow. Memang betul boleh dilakukan. Jadi Quran ni kalau nak belajar, kita harus berguru lah kan. Berguru ataupun menggunakan, semua belajar perlu berguru. Boleh, kalau belajar, kalau berguru di YouTube boleh tak? Sekarang kan ada kelas-kelas Quran yang mana kita boleh repeat balik. Ni sama macam kita start kat Rumi tapi kita nak pergi kat bahasa Arab. Jadi kita start kat YouTube. Lepas tu nanti kalau orang tanya, kau belajar Islam dari mana? YouTube. Kan tak ada akademik dia kan. Tapi kalau you berguru, contoh saya cakap dengan awak, saya balik ni saya kongsi tentang apa ni peralatan yang awak ada ni sekarang depan saya ni. Dan saya kata saya belajar YouTube. Mana lagi ada gravity kalau saya kata saya belajar dengan Casey. Saya Of course. Dengan manusia adalah lebih baik. Sama juga berguru mesti dengan orang. You can belajar daripada YouTube. Tapi orang tu akan buat silap yang sama ataupun mungkin dia orang akan putus semangat. Tapi kalau dengan guru tu tak akan kasih dia jatuh. Dia akan sentiasa bimbing dia bangun. Kau belajar ni dengan mana? Saya belajar dengan Ustaz Fatris Bakaram. Subhanallah. Nampak? Kan ada kewibawaan kan. Awak belajar dengan siapa? Belajar dengan YouTube. Oh, share mana? Share Google. Jadi lebih baik untuk permulaan nak ikut baca, bolehlah baca Rumi. Kemudian harus ada effort dia tu, usaha untuk berguru supaya anda dapat memahami tulisan Al-Quran itulah. Dia kalau kita lihat Ramadan ni, kita jangan lihat seperti luar Ramadan. Luar Ramadan kita ibadah orbit around kita. Tapi sekarang masanya kita orbit around ibadah. Macam kita tawaf keliling Kaabah. Kita utamakan siapa? Allah tawaf kita ke ataupun kita tawaf keliling Kaabah? Kita tawaf ibadah kerana Allah. So jadi matlamat hidup kita mesti tengah. Allah ke dunia. Jadi kalau kita utamakan Allah, jadi kat Ramadan tu kita akan berputar. Kita akan utamakan solat kita. Kalau dulu selalu kita terkejar-kejar masa, ini sebelum masuk waktu 15 minit kita dah ada duduk situ. Awak bayangkan selama 30 hari awak keluar Ramadan, awak sendiri segan nak tukar kebiasaan tu. Jadi awak akan jadi tradition kehidupan awak. Itu sebab kadang-kadang bila kita renung balik atuk-atuk nenek kita, macam mana diorang mandi dulu sebelum diorang solat. Diorang dah duduk sejadah semua dah tersedia bila sebelum waktu maghrib. Betul. Diorang dah duduk. Nanti bila masuk waktu, dia off radio, dia suruh siapa azan? Salah satu anak dia. Betul lah. Diorang macam mana? Diorang buka setakat minum makan kurma. Kita buka je. Cepatlah. Tiada maaf bagimu. Oh my God. Semua kita berdalam. Lepas nak solat, alamak dah malas lah. Penuh dah penuh. Betul. Itu kesilapan kita. Jadi bila kita lihat dengan orang-orang soleh, kenapa kita tak boleh sampai level orang? Bukan kita kata Allah kasih dia hidup special, tak ada. Diorang pun lalu susah juga. So lalu training juga. So kita kena lalu training. Kita kena susah dulu baru macam orang Melayu kita kata terbiasa. Apa orang Melayu selalu kata berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Subhanallah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Beautiful. So this is what Islam is all about. You have to train. Jangan waste time. Ramadan is the time where you
put aside your dunia and focus on what is more important. What if this would be our last Ramadan? Ya, bulan Ramadan ni kita selalu dengar istilah-istilah sunnah Rasulullah, sunnah Sallallahu alaihi Rasulullah wasallam. kan. Bila kita cakap ini sunnah Rasulullah, dan orang cakap kalau buat sunnah Rasulullah ni berapa pahala? Sebab Rasulullah buat ni. Adakah itu benda yang perkara yang fakta yang benar? Yang kita nak tahu sunnah Rasulullah tu apa maksud dia? Apa tu erti sunnah? Apa tu Ustaz? Kan Maksud dia? kalau kita kata sunnah alam, maknanya kebiasaan alam ni dia mesti bergerak seperti ini. Dan dia kena maintain Macam mana bulan the order. terbit, matahari terbenam, macam itulah. Okey. Jadi sunnah Nabi adalah sunnatullah. Apa yang dia belajar semua daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah seperti ulama kata apa, wahyun yuha. Maksudnya dia dan wahyu itu adalah satu. Apa yang dilakukan ini semua adalah perintah Allah. Itu sebab ada kitab ulama tu dia tulis Syama'il Muhammadiyah. Semua ni adalah perilaku Nabi sunnah. Bila ulama kata sunnah, maksudnya ini perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia lakukan sunnah, maknanya seolah-olah Allah redha setiap kali. Cepit kuku macam gini, macam Rasulullah, Allah akan redha cepit kuku kita. Bila kita jaga pandangan kita, kita jaga istinja kita, macam mana kita cebok, macam mana kita mandi, macam mana kita tiru Rasulullah, kita tiru kekasih dia saja, Allah akan redha dengan kita. Itu pun dah kira selawat juga. Setiap kali kita lakukan sunnah, maknanya kita berselawat, celebrate Nabi. Jadi kalau bulan Ramadan ni, apakah sunnah Rasulullah Ustaz? Boleh selain daripada makan kurma kan, mungkin Ustaz boleh kongsi apa yang Ustaz boleh ingat sekarang ni lah. Sunnah Nabi jelas sekali yang digalakkan pada bulan Ramadan ialah tarawih. Macam mana Nabi buat tarawih dulu? Kalau you tanya guru-guru lama, dia beritahu zaman Nabi lain, zaman bila di zaman sahabat lain, zaman khilafah lain. Jadi kat sini kita nampak itu sebab setiap kali Ramadan kan perdebatan datang kan. Yang mana 8 rakaat lah, yang mana 20 rakaat lah. Nabi kata ni solat sunat. Maknanya dia tak wajib. Kalau dia membebankan, dia dah jadi satu benda yang memudaratkan. Jadi kalau tarawih ni yang mana menyeluruh 8 rakaat. Okey, buat 8 rakaat dulu. Jadi kat sini kenapa ada orang buat 20? 20 maknanya orang ni punya iman dah besar. Dia dah tak rasa 8 lagi, dia buat 20. Dia nak feel lah Yes, dah Ramadan apa lagi ibadah. Tak salah lah kalau kita solat 8 ke, solat 20 rakaat ke. Yang macam solat duha, berapa banyak rakaat orang nak buat lah. Berapa kali orang nak buat lah. Betul tak? Betul. Jadi kat sini apa kita nak gaduh? Kau macam orang pergi gym, takkan semua orang kau nak suruh angkat 20 kilogram. Tak boleh. Tapi mula-mula dengan 5 dulu, naik 10, 15, baru 20 ke atas dan sebagainya. Tiba-tiba you suruh angkat 200. Tak nak pergi gym. Gemuk sudah lah. Yes. Sebab Jadi, tu saya macam ni Ustaz. Tak pergi gym. Steady lagi. Jadi sebenarnya kalau cakap tentang sunnah Rasulullah ni, kita ikut apa yang Rasulullah buat lah. Apa yang Nabi kata? Sunnah Nabi ialah kecil tapi istiqomah. Itu sunnah. Sunnah aku tu, maknanya dia kan dia banyak sunnah. Tapi dia kata pilih yang kecil, yang ringan, tapi istiqomah. Istiqomah tu maknanya konsisten. Tapi dalam Islam ada berbeza dengan konsisten. Konsisten bukan bermakna dia monotonous ataupun secara lurus, mesti sama. Itu istilah macam orang main bola. You must be consistent. Maknanya kalau dia 10 performance, si 10. Kita bukan robot. Kan seperti kita maklum awal-awal kita punya show, kita kata Yazid dan Yankus, kita tinggi ataupun rendah. Jadi kat sini kita kata konsisten. Nabi SAW maksudkan ialah hari ini lebih baik dari semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini namanya istiqomah. Istiqomah erti datang daripada perkataan qoma yaqumukum, berdiri. Jadi istiqomah mesti ada berdiri, mesti meningkat. Hari ini ada belajar progress. 3 potong ayat, besok belajar 5. Yes. Dia tak boleh 3 potong. Kalau boleh jangan 3 lah. Dia boleh kalau meningkat. you ulang-ulang pun consider you tambah, betul tak? Okay. Revision itself is an addition. So kat sini kita lihat kalau dia buat 3, dia bukan jumlah dia, tapi quality dia. Okay. So quality dia pun meningkat, tak kisah as long ada progress. Kat sini kita kena faham tentang nilai dan juga timbang beratnya, harga.
Jadi dalam Ramadan ni Ustaz boleh kasih contoh apa lagi sunnah Rasulullah ketika Ramadan? Charity. Charity. Pasal 2 bulan ni ada 2 significant pillars of Islam. 2 rukun besar dalam agama kita. Apa tu Ustaz? Yang pertama ialah puasa. Okey. Yang kedua ialah zakat. Okey. Tak ada bulan dalam Islam yang ada 2 macam Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pada bulan umat Muhammad, bulan Ramadan. So 2 bulan ni, dan kalau kita lihat sejarah, banyak peperangan berlaku pada bulan Ramadan. Jadi mana kita boleh lembek-lembek? Kita mesti bersemangat. Okey. Orang dulu pergi jihad, pergi perang, menegakkan agama kita. Kita kat sini mak suruh pergi kedai dah tak sanggup. Ataupun dekat sekolah, dekat kerja alasan I puasa bos. Yes. Tak boleh kasih alasan. So yang pertama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kat sini memperbanyakkan kita berzakat. Okey. Yang kedua, banyakkan percantikkan puasa kita. Macam mana tu? Macam kalau semalam puasa kita, puasa tidur. Hari ini kita puasa baca Quran. Sentiasa mempercantikkan. Jadi kalau contoh semalam kita tak buat apa-apa, okey besok kita buat charity pula. Jadi your activity bulan Ramadan fun tau. Oh, okey. You jangan tengok bulan Ramadan alamak macam siksa dalam penjara kena ni. Kalau you lihat macam itu, makna Allah zalim. Maknanya you dah buat dosa, you dah sangka buruk terhadap Tuhan. Maknanya ibadah ni satu beban. Alamak Ramadan datang tak boleh makan. Okey. Ini semua salah. Pasal you dalam agama kita mesti seronok dan kita mesti suka dengan agama kita. Pasal agama kita adalah agama yang cantik. Agama kita adalah agama yang generosity. Yang banyak faedahnya. So jadi kat sini kita kena lihat banyakkan mempercantikkan bulan puasa kita dan juga menyempurnakan kita punya zakat. Zakat kalau sekarang ada 2 kan, zakat fitrah, zakat harta. Ada pakcik-pakcik datang kat saya, Ustaz, zakat kan 1 je, kenapa ada 2 sekarang? Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Ada orang ada duit bulanan dia. Kan satu haul 12 hari 12 bulan dia kena bayar zakat hartanya. Tapi ada orang tak mampu tapi dia nak bayar zakat fitrah. Jadi kat sini kita selain fitrah kita boleh berikan beras, kita boleh berikan makanan, kita boleh kasih orang iftar. So you bring your children, buat charity. Siapa yang nak buat charity boleh hubungi saya akan coordinatekan. Saya ada 19 rental estates. So what I do now, even SCDF pun diorang minta saya coordinatekan. Dia kata we want to know the spirit of Ramadan. Saya the spirit of Ramadan is charity, being generous. Because kenapa kita puasa pada bulan Ramadan? Nabi SAW kata sebab kita nak rasakan kesusahan orang fakir miskin yang tak ada makanan. Kan ada asnaf 8 tu. Yang ini semua sedang diuji oleh Allah sepanjang tahun. Kita 1 bulan yang Allah nak rasakan sama. Semua orang sama rasa. Orang susah lapar sama, orang kaya punya lapar pun sama. So kat sini nak jadikan kita fakir fillah. Kita yang sentiasa memerlukan bantuan daripada Allah. Jadi kat sini antara sunat yang paling baik ialah kita mempercantikkan puasa kita dan juga kita dan kita buat banyak charity, banyak pemberian. Tak salah kalau you berikan hadiah, you ajar anak-anak kita kasih kepada atuk dia dan nenek dia. Jadi ajak anak-anak itu adalah sunnah Rasulullah, adalah untuk beramal, membelanja orang-orang susah ketika bulan Ramadan tu sunnah Rasulullah. Dan istiqamah, benda yang kecil. Contoh misal kata mungkin dia nak letak Ramadan ni tiap-tiap hari dia nak derma. Tapi dia tak cakap jumlah kan. Biar derma tu jadi dia punya sunnah dalam bulan Ramadan. Sunat dia ialah dia derma tiap-tiap hari, dia tabung setelah solat subuh, dia derma waktu subuh. Kan ada tabung sedekah subuh. Buat tiap-tiap hari. Sedekah subuh tu besar Ustaz ganjaran. Tu saya ada ternampak juga benda video ni. InsyaAllah nanti saya sediakan tabung juga. Dan ini tabung akan bantu golongan-golongan yang susah. Siapa yang nak di boleh, dalam negara lah, dalam Singapura, siapa yang nak ambil tabung tu diorang boleh beramal. Saya rasa kat masjid-masjid dan badan-badan kemanusiaan pun ada juga. So you can pergi kepada mereka. Tapi sekarang ni bagaimana kita boleh cantikkan sunnah? Kita boleh berwakaf kepada Iltizam Masjid Al-Amin. Sebab kita tengok ni Ustaz kat gambar ni kan, saya dah tengok tak sanggup lah.
Saya kalau ada kepakaran handyman, saya dah pergi sana dah betulkan ni. Kan bila tengok gambar-gambar yang dipaparkan kat sini ni, keadaan masjid ni memang memerlukanlah bantuan anda. Kan macam ni, ni bahagian ni dah tersopak berlubang ni Ustaz. Yes. Dah mungkin adalah benda-benda yang duduk kat dalam. Siapa tahu tak sarang tabuan ke, ada mondok ke. Betul, kadang-kadang ada ni, apa tu, anai-anai. Termites. Diorang makan kayu-kayu ni. Jadi kat sini kita tak tahu, kita mungkin perlukan fumigation. Ni semua incur cost. Jadi kepakaran-kepakaran yang kita perlukan, bantulah wakaf projek. Semoga masjid kita ni bila dah angkat COVID ni, kita balik masjid pun dalam keadaan selamat. Tak ada dalam keadaan bahaya. Betul. Lagipun bagus juga untuk masjid-masjid sekitar di Singapura, mereka memperbaiki, memperbetulkan, kemas balik masjid. Mana tahu tak lama lagi kan, semua dibenarkan untuk pulang ke masjid, solat beribadah. Amin. Jadi kita boleh pulang ke masjid. Wah, tengok cantik masjid. Maknanya ada peningkatan. Baru boleh kita bangga hashtag masjid kita. Yeah. Jadi Ustaz, tadi kalau cakap tentang tertib berpuasa Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW ni, tertibnya macam mana? Apakah antara sunnah-sunnah yang dibuat? Cara dia makan ke? Cara dia mulakan dia cara nak makan? Buka, mungkin Ustaz boleh sentuh bab buka dengan bab sahur. Nabi SAW melakukan ibadah puasa ni bukan baru. Sebelum syariat pun dia dah laksanakan. Kerana ini amalan tradisi Nabi-Nabi sebelum. Nabi-Nabi sebelum, diorang pun ada puasa, kita pun ada puasa. Tapi bukan Ramadan lah Ustaz? Bukan Ramadan. Saya tak pasti bulan apa, tapi Ramadan ni, kenapa Nabi pilih antara Ramadan? Kerana Ramadan ni bulan panas. Ramadan tu arti musim panas. Jadi kat sini banyak yang berlaku, orang-orang susah tu makin lapar. Ini waktu recession lah. Musim-musim recession adalah orang yang fakir miskin akan sentiasa lapar. Pada apa? Musim panas, bila dia punya crops tu tak berapa bagus. Jadi hasil tanaman tu tidak jadilah. So jadi antara sunat-sunat Nabi waktu sahur dan juga bulan puasa, waktu buka puasa, kita pergi pada sahur dulu lah. Sahur Nabi pun sederhana. Kita tahu, kita maklum Nabi memang orangnya sederhana. Apa kata-kata dia pun sederhana, tetapi kualiti dia besar. Dia sederhana tetapi barakah. Jadi Nabi SAW, dia tak makan banyak waktu sahur. Dia akan mulakan dengan kurma, ada riwayat kata dengan susu, ada riwayat kata dengan air sahaja. Yang penting cara Nabi SAW minum, contoh cawan lah, ada air dalam ni. Dia akan menghadap kiblat, dia akan minum Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum. Terima kasih. Ada efek Itu bukan daripada mesin ni. Bukan saya. Dah. Dia boleh beatbox pula. Bila dia minum Bismillahirrahmanirrahim, minum, letak Alhamdulillah. 3 kali buat Bismillahirrahmanirrahim, minum, ngadap kiblat. Seteguk sikit. Yes. Nabi SAW kata minum macam ni, Allah akan lindungkan dia daripada segala macam penyakit, wabak ataupun sihir dan syirik dan gangguan. Saya kalau minum aja. Yes. Dia kena 3 kali Ustaz Itu cara Nabi sikit dan dia. Manfaat dia tadi Ustaz katakan. Dan air tu akan pecah, dia akan pergi kat mana perlu. Kalau you minum, dia tak akan pecah. So that's why dia akan terkandung kat sini tu. Sebab kadang-kadang kita ada masalah perut, paru-paru, ada masuk paru-paru. Ada kadang-kadang bila kita minum banyak, sini sakit, ada angin. Patutlah sekarang saya nak kena minum macam tu lah Dan kalau awak minum cara macam Nabi SAW, 3 kali tu sebenarnya dah cukup. Dia sikit tapi barakah dia besar. Saya rasa macam tak cukup untuk diri saya lah. Pasal kita tak biasa. Saya pun dulu kadang-kadang, tapi betul lah, kita kalau dah penat kan, buka iceberg, tengok anak tak tengok kan. Habis lah semua. Habis Jadi itu cara lah itu cara sahur. Dan saya dengar dalam kita nak sahur ni, kalau orang tak bangun sahur ni macam mana Ustaz? Dia bangun sahur maknanya dia sebelum tidur pukul 12 tu dia dah makan lah. Dia kalau tak bangun sahur, dia tak dapat pahala sunat sahur. Sahur ni memang tak wajib. Tak wajib lah. Jangan dia kata aku tak bangun sahur dah, jadi maknanya dia punya puasa pun tak terima. Itu dulu saya kecil-kecil dulu primary school kan. Kau tak puasa? Aku tak bangun sahur. Alasan Itu banyak Jadi kat situ kita lihat kan,
Sahur tu sunat saja. Ada orang memang hardcore, dia kata tak apa, aku tak perlukan. Aku lebih perlukan tidur. Jadi dia tidur. Jadi dia boleh bangun pagi, dia boleh laksanakan. Tapi ada pula, kita nak kena tahu badan kita. Ada orang perlukan kopi kan. Baru rongga-rongga dia kan. Terbuka semua. Yes. So masing-masing lah Tapi lambatkan sahur lagi baik ke macam mana? Lambatkan sahur. Saya dengar ada orang kata istilah dia, kalau sahur lambatkanlah bersahur. Okey, lambatkan bersahur maksudnya sebelum imsak juga. Tapi bukan lagi 2-3 minit nak imsak. Maksud lambatkan tu, kita boleh sahur daripada kita bangun qiyamul lail. Okay. Contoh kita bangun qiyamul lail dalam pukul 2 ataupun pukul 1. Ada orang pukul 3, ada orang pukul 4. Jadi lambatkan sahur tu dekat-dekat, macam lagi setengah jam nak masuk. Nak masuk pukul 5 lah. Nak masuk imsak situ kan. Jadi kat situ kita bangun sahur. Itulah lewat-lewatkan sahur. Awal-awal sahur tu macam dia bangun daripada qiyamul lail tu, dia terus makan dulu baru dia buat ibadah. Pun boleh nanti nak dekat sahur tu, dia ambil pahala sahur tu, dia minum saja pasal dia tak perlu makan. So you tengok your body macam mana. Dan juga waktu-waktu you kerja dan sebagainya. Dan kalau buka pula macam mana? Okay. Apakah antara sunnah Rasulullah? Okay, tadi sahur, sekarang kita pergi pada buka. Nabi SAW akan duduk sebelum buka tu. Dan dia akan berzikir. Ada kat internet tu, you boleh Google, nanti boleh dapat apa tu, doa-doa ataupun zikir-zikir sebelum sahur. Ini saya sendiri witness saya punya guru. Itu sebab kita perlukan guru kan, jadi ada model kan. Kita boleh tengok dan tiru. Pasal guru-guru kita semua ikut sunnah lagi banyak daripada kita. Jadi bila kita berbuka dengan guru kita, saya sendiri lihat apa yang dilakukan ialah kita akan berzikir dulu, dan juga kita akan berdoa. Apa yang kat dalam radio tu lebih kurang sunnah Nabi tau. Kan nanti dia tunggu dia baca Quran kan. Dia buka pun tak gopoh-gapa tau. Nabi SAW buka tak macam kita tau, all hell break loose tau. So, sebelum buka dah ada ujian Ustaz. Floodgate. Ujian buffet depan. Dan lagi satu, since ini bukan sunnah Nabi, tapi saya nak lindung semua orang. Lagi 1 jam, tepat pukul 6 jangan buka WhatsApp. Kerana nanti kawan-kawan awak keluarkan Bandung. Tunggu dulu ya, tunggu. Kan ada meme. Sabar dulu, memes. Memes, kau gambar meme. Dan bila dah buka, Nabi SAW dia akan buka dengan doa. Lepas tu dia akan makan 3 biji kurma. Lepas tu dia akan minum sedikit air. Dan lepas tu Nabi SAW akan berdoa. Dan dia akan syukur. Dia akan lihat keliling ke kanan, dia tengok para sahabat. Dan para sahabat bila dia nampak sahabat-sahabat makan, dia bergembira. Dan jadi dia lihat dia suka lihat waktu berbuka tu. Nabi SAW suka melihat dalam keadaan orang-orang berbuka puasa, dia nampak kuasa Tuhan memberikan rezeki, makanan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun bersyukur dengan makanan yang ada dan terhidang. Antaranya ialah Nabi tak sediakan makanan hingga membazir. Yang ini saya pun tergolong dengan golongan ni Ustaz. Kadang-kadang beli kan Ustaz. Saya pun sama juga. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita dah beli. Yalah. Tapi jiran kasih. Kadang-kadang kita punya kawan kasih. Yalah, in-law. Nanti bila kasih jadi banyak pula, macam mana ni Jadi pembaziran tu juga mendatangkan, Ustaz kata, satu dosa. Kalau dia pembaziran macam mana? Kalau orang kasih dia jadi banyak, tu bukan pembaziran. Pembaziran tu maknanya awak tahu awak makan berapa banyak, tapi awak beli. Awak ada capacity duit tu, awak beli macam 10 hari tak makan. Padahal ini hari baru berapa hari puasa je. Betul. Nampak siapa yang tadi buka banyak tu beringat-ingat lah. So jadi kat sini kita lihat pembaziran tu bila kita dah spend. Kita mampu sebahagian duit tu, lebih baik you kasih orang susah ke, you kasih jiran you ke. You mesti tahu jiran you yang mana keluarga besar, yang mana miskin, yang mana kaya. You mesti tahu apa. Tapi you bantai macam tiada maaf bagimu. Habis you makan seorang, itu yang membazir. Tapi kalau misalnya kata collectively dia terjadi banyak, tu bukan bazir. Apa you tahu apa, kalau makanan dah banyak, apa you nak buat? Simpan. Sebagian jangan sentuh. Kalau sentuh nanti jadi basi. Masuk peti ais. Correct. Ini tak sentuh. Kalau contoh ada 2 makanan. Ini masalah sekarang budak-budak saya tengok pun sama juga.
kena ajar kalau belum sentuh jangan sentuh. Jadi you boleh simpan lama. Ini semua dia sentuh, penghabisan tak habis, kita akan buang. So you sudah rugi makanan. Jangan tanya kenapa rezeki Allah tak kasih. Kenapa you tak jaga? Itu antara cara-cara menjaga rezeki. Kita tak tahu Jangan rezeki membazir. kita banyak ke rezeki kita sikit besok. Jadi kita jangan harapkan semua. Jadi kalau cara Nabi senang, nak elak daripada kekecewaan, makan sikit aja. Takkan sedikit tu Allah tak kasih. Mesti setiap hari mesti ada yang sedikit. Kat rumah kita tu kurma sentiasa ada. Air buka pipe pun boleh minum, tak ada masalah. Betul. Itu dah kira makanan dah. Tapi apa yang lain tu bonus. Macam mana you punya persepsi hari-hari. Kalau you kata tak ada makanan, tu ada kurma apa? Mana you boleh kata tak ada makanan? Sebab orang dulu cakap apa? Masjid cakap. Cakap masjid. Cakap masjid. Jangan cakap tak ada rezeki. Nanti Allah uji nanti. Itulah. Macam contoh. Aku tengah tak ada duit ni. Jangan cakap tak ada duit. Ni orang tua panggil apa tau? Jangan cakap habis. Jangan cakap. Betul. Jangan Jadi, cakap habis. Saya rasa satu perkongsian menarik tentang bulan Ramadan ni, kita patut memperbanyakkan baca Al-Quran. Ustaz kata tadi, walaupun merangkak baca, pahala dia lebih daripada orang yang fasih, orang yang lancar membaca Quran. Dan selain itu, ikutlah sunnah-sunnah Rasulullah. InsyaAllah. Makan memadai, jangan terlalu banyak. Kesederhanaan tu adalah perkara yang patut kita contohilah. Dan juga ada lagi beberapa tip yang dikongsi. Mungkin kalau terlepas boleh rewind balik video ni. Dan bersama dengan saya sekali lagi kita dah sampai di penghujung episod ketiga Cakap Masjid, demi menyokong berwakaflah menyokong projek Iltizam Masjid Al-Amin. Jadi Masjid Al-Amin memerlukan bantuan dana. Bulan Ramadan bulan yang tepat untuk melipat gandakan pahala anda, menambah segala kebaikan tu berlipat ganda pahalanya. Saham akhirat. Saham akhirat. Alhamdulillah. Jadi bantulah masjid dan berikanlah sumbangan yang diperlukan. Bersama dengan saya sekali lagi kita ada Ustaz Faisal. Faisal. Yang Arab dahsyat sekarang. Saya nak ucap terima kasih kepada How do I reply that? jadi insyaAllah Ustaz kita jumpa lagi lah di lain kesempatan. Untuk Ustaz selamat maju jaya kepada bisnes. Terima kasih. Semoga kalau anda ni bulan Ramadan nak cari buku-buku untuk anak baca Storybooks Islam, storybook from Islam. Quran, Jadi boleh pergi ke kedai Ustaz dan sama-samalah kita menyokong. Dan seperti yang kita sedia maklum lah, kita mudahkan urusan orang, iaitu mudahkan urusan masjid, mudahkan urusan Ustaz yang bisnes, urusan KC. Kan Allah akan juga mempermudahkan urusan kita semua. Amin. Selamat berpuasa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.